Al-Quran merupakan kitab wahyu yang terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Bahkan Al-Quran juga merupakan satu-satunya kitab wahyu yang tetap terjaga keasliannya. Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafuzun. Kamilah yang menjaga Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Bukan itu saja, Quran merupakan mukjizat sepanjang zaman. Dan zaman moden ini, ilmu yang hebat ialah ilmu sains. Jadi Al-Quran mampu mencabar bidang ilmu sains. Kita bicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Pada kali ini kita bicarakan tentang pokok sebagai sumber bahan api. Sejak zaman dahulu lagi, pokok telah pun digunakan sebagai sumber bahan api. Sehinggalah zaman turunnya Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, orang ramai masih lagi menggunakan kayu-kayu sebagai sumber bahan api. Bahkan di negara kita Malaysia, sampai penghujung tahun 70-an, di kampung-kampung tahun 80-an, awal 80-an, masih lagi banyak menggunakan kayu-kayu sebagai sumber bahan api. Di kampung-kampung kala itu masih lagi ramai yang memasak menggunakan kayu. Namun zaman telah pun berubah. Penggunaan kayu sudah tidak lagi begitu banyak digunakan. Namun demikian, kita perhatikan bagaimanakah evolusi ini berlaku. Api merupakan sumbernya datang pada pokok yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Allah SWT menjelaskan dalam surah Yasin, tuan-tuan dah ramai, kalangan tuan-tuan dah ramai yang hafal ayat ini. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah SWT yang telah menjadikan untuk kamu api dari kayu yang menghijau, maka kamu nyalakan api daripada kayu tersebut. Maksudnya daripada kayu yang tumbuh di muka bumi ini Allah tumbuhkan, maka kita mendapat nyalaan api. Dan kita masak gunakan kayu api ketika itu, satu ketika dahulu. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 71 hingga 72, Allah SWT menjelaskan, afara'aitumun naral lati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Wahai manusia, tidakkah kamu lihat tentang api yang kamu nyalakan? A antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kami yang menumbuhkan pokok ini ataupun kamu yang menumbuhkan pokok ini? Ayat ini sekali lagi membicarakan bahawa pokok merupakan sumber bahan api. Dan kalau kita perhatikan tafsir-tafsir dalam ayat-ayat ini nyatakan bahawa, contohnya lihat tafsir Ibn Kathir, Allah SWT yang menciptakan, menumbuhkan pohon ini hingga menjadikan pohon yang hijau lagi segar, berbuah dan dapat dituai buahnya. Kemudian dia mengembalikannya hingga jadilah ia kayu yang kering dan dijadikan kayu bakar. Apa yang boleh dia ambil pada tafsir ini? Bahawa pokok menjadi sumber kayu bakar. Demikian juga tafsir Jalalain, di mana dari kayu yang hijau, iaitu pokok kayu marah dan kayu afar ini, biasanya di kalangan orang Arab menggunakan kayu ini menjadikan sebagai sumber bahan api. Tafsiran ini benar, namun demikian dengan perubahan zaman, dengan perubahan masa, penemuan demi penemuan, kita dapati bahawa penggunaan bahan api sudah berbeza. Kalau dahulu ramai orang bergantung hanya pada kayu untuk menjadi sumber bahan api, sekarang ini di negara kita Malaysia, kalau tuan-tuan pergi di rumah-rumah, orang sudah lagi tidak memasak menggunakan kayu-kayu, sebaliknya menggunakan gas. Kalau dahulu kita naik basikal, becak menggunakan tenaga, sekarang kenderaan banyak menggunakan petrol, menggunakan sumber bahan api yang berbeza. Namun demikian, uniknya, kesemua bahan api yang berbeza ini masih tidak lari daripada pohon-pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini. Sebab itulah, selepas tercipta atau terjumpanya arang batu, orang menggunakan arang batu sebagai sumber bahan api untuk menggerakkan jentera, kereta api, kapal, bahkan pembakaran juga menggunakan arang batu. Namun demikian,
Arang batu juga asalnya adalah daripada pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Arang batu merupakan sumber asli hidrokarbon. Tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbus di bawah lapisan endapan ataupun lumpur bertukar dengan perlahan kepada arang batu di bawah tekanan haba yang tinggi. Proses ini bukan mengambil masa 1-2 hari, ia mengambil masa berjuta tahun. Apa yang digambarkan di sini bahawa arang batu yang menjadi salah satu sumber bahan api yang penting satu ketika dulu juga berasal daripada pokok yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Di zaman moden ini, kita banyak menggunakan sumber petrol sebagai bahan api. Bahkan gas di rumah-rumah yang digunakan untuk masak juga merupakan daripada sumber petrol. Namun demikian, kajian saintifik mendapati bahawa pembentukan petroleum dan gas asli adalah merupakan hasil sisa-sisa tinggalan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta tahun yang lalu. Sumber tumbuhan dan haiwan ini mereput bercampur dengan lumpur dan tekanan di bawah lapisan bumi yang lama, mengambil masa proses yang lama hingga terbentuknya kawah-kawah petrol di muka bumi ini. Dan daripada hasil petroleum itu dapatlah dihasilkan penyulingannya gas yang kita gunakan untuk memasak. Kemudian petrol yang kita gunakan untuk menggerakkan kenderaan, nafta sebagai pembuatan plastik, kain sintetik dan sebagainya. Demikian juga kerosin, diesel dan seterusnya, sehinggalah yang terakhir hasil yang hitam digunakan untuk membuat jalan raya itu tar. Semuanya adalah hasil daripada petroleum. Dan uniknya, petroleum yang ada ini masih lagi tidak lain pada konsep. Ia terbentuk daripada hasil timbunan tumbuh-tumbuhan yang menghijau berjuta tahun yang lalu. Bahkan di akhir ini kita bicarakan tentang biodiesel. Biodiesel adalah hasil pada biomas, sama ada tumbuhan ataupun haiwan melalui proses kimia. Bahkan pernah kita bicarakan dahulu untuk menghasilkan biodiesel daripada kelapa sawit. Negara kita Malaysia dan juga Indonesia adalah pengeluar kelapa sawit yang terbesar di dunia. So, negara kita boleh menghasilkan biodiesel sebab kita mempunyai bahan mentah kelapa sawit yang tinggi. Namun demikian, gambaran yang boleh kita ambil di sini, biodiesel juga dihasilkan daripada tumbuhan-tumbuhan yang menghijau. Bukan hanya kelapa sawit, banyak tumbuhan yang lain juga boleh dihasilkan, boleh menghasilkan biodiesel. Apa yang kita nak gambarkan di sini, walaupun dengan penggunaan bahan yang lebih maju, sama ada arang batu, petrol, biodiesel, kesemuanya ini masih lagi tidak lari pada konsep yang asas. Ia berasalkan daripada pokok yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Benarlah apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Yasin yang saya bacakan tadi, alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah SWT yang telah menjadikan untuk kamu api daripada kayu yang menghijau, maka kamu mendapat nyalaan api pada kayu tersebut. Walaupun mungkin kita sudah tidak lagi menggunakan kayu-kayu api sebagai bahan api, namun sama ada arang batu, petroleum ataupun biodiesel, semuanya adalah bersumberkan daripada pepohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Demikian juga surah Al-Waqiah yang saya bacakan tadi, bahawa pokok merupakan sumber bahan api. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan perkara ini 1400 tahun yang lalu? Kalau dahulu orang hanya bergantung pada kayu-kayu api sebagai bahan api, sekarang ini ramai di kalangan anak-anak kita yang masih kecil sudah lagi tidak melihat kayu-kayu sebagai sumber bahan api. Mereka hanya nampak gas, nampak petrol dan sebagainya. Namun demikian, konsep asas yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa kayu ataupun tumbuh-tumbuhan yang menghijau yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini merupakan sebagai sumber bahan api yang ada di muka bumi ini. Wallahu Akbar. Ini adalah Allahu Akbar. Ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu.
melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.